Untuk kita teruskan, pada hari ini kita nak sebut berkenaan dengan mendidik zuriat untuk menjadikan aset akhirat kita. Okey, semua nak anak-anak kita menjadi anak-anak qurrata a'yun kan? Nanti Ustazah Nur Hafizah bahaskan. Tapi di sini panel pertama kita iaitu sebelah kiri. Sepatutnya sebelah kanan tak? Tak apa. Kita tukar dia kan, kita yang buat dia kan. Masya-Allah. Sebelah kiri saya Ustazah Isfadiah. Ustazah, saya nak tanya. Kita lihat sekarang penuh dengan fitnah. Setuju benda-benda? Fitnah yang berleluasa. Jadi kita ni berusaha untuk membangunkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Rancangan tu Ustazah ya? Masya-Allah. Dan bila kita lihat balik, apa sebenarnya elemen yang perlu wujud dalam sesebuah maafkan saya Ustazah ya. Maksudnya, boleh Ustazah terangkan bagaimana untuk seorang ibu, seorang ayah menunjukkan kasih sayang yang bukan kasih sayang pada mata kita, pada pandangan kita, tapi daripada pandangan kacamata Islam dan juga Al-Quran. Bagaimana kita nak sampaikan kasih sayang kepada anak? Ada orang Ustazah, jangan rotan, jangan pukul. Sebab apa? Sayang anak. Jadi Ustazah boleh jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita, juru bicara forum kita hari ini, Ustazah Akidah Mawardi, adinda yang sangat mempunyai azam yang kuat, aktif, masya-Allah. Seterusnya adinda yang dikasihi lagi dihormati, Ustazah Datuk Nur Hafizah Musa, yang manja dipanggil sebagai Kak Cik, walaupun dia adik tapi dia nak dipanggil kakak juga. Begitu juga ahli jawatan kuasa Muslimat Bukit Julutum Masjid yang menjemput saya, Kak Ju. Begitu juga dengan seluruh saya kira VIP lah yang di depan saya ini, tetamu-tetamu yang datang di rumah Allah. Kalian merupakan insan-insan yang paling penting. Kalian adalah insan yang kita raikan sebenarnya, kerana kalian merupakan pencinta ilmu. Dan sudah tentu bila datang tadi, masuk ke dalam masjid, dah nampak dah dia punya tajuk. Betul tak? Oh, ini pasal anak-anak ni. Oh, ni cerita pasal anak-anak ni. Kita pun fikir, alamak, anak-anak aku dah lepas, semua dah kahwin dah, cucu je, nak buat macam mana? Kita kata kan, tak apalah, dengar je lah, kot-kot adalah manfaatnya tu. Okey. Puan-puan, para muslimat yang dikasihi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak journey ke ibu bapaan, parenting journey untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembangunan keibubapaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula memuncak bermula selepas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Mekah ke Madinah. Berbekalkan ilmu yang puan-puan muslimat ada, agak-agaknya umur Nabi berapa tahun? Semasa Nabi sampai di Madinah, semasa Nabi berhijrah, umur baginda sallallahu alaihi wasallam ialah, tengah mengira matematik ke keluarkan kalkulator tu, berapa? 50? Sebab dia bergema kan? 50? Ya, saya dengar sikit aja ni. Okay, yang lain tu cakap cuma Ustazah tak dengar kan. 53 tahun. Siapa di sini bawah 53 tahun? Angkat tangan. Oh, ramailah juga kan. Saya pun angkat juga. Betul-betul dia sangat muda. Saya pun muda lagi.
53 tahun. Kita bawah, betul kan? Siapa yang di sini atas 53 tahun? 53 tahun dan ke atas, angkat tangan. Masya Allah, ramai juga. Baik, melihat pada perbezaan umur, biasanya 53 tahun dan ke atas ini, dia belum lagi warga emas. Belum kan? Warga perak baru kan? Tapi ada nilai dia. Walaupun tidak sehebat nilai emas. Pengalaman kalian itu yang sangat berharga, sangat diperlukan oleh generasi anak-anak kita yang 50 tahun ke bawah. Contoh, anak selalu kembung. Bila dia balik rumah jumpa mak dia, dia cakap apa? Mak, anak kita kembung je mak, nak buat macam mana mak? Sebelum dapat anak pun dia mengandung. Mak, nanti nak push macam mana mak? Kan kita dah jadi mak-mak kan? Kak Cik dah ada menantu dah. Cucu belum lagi Kak Cik? Belum lagi. Saya insya-Allah bakal soon. Tapi dah mula dah fikir macam mana jadi mak mertua ni kan. Maksudnya kita menjadi rujukan kepada generasi-generasi baru untuk membina khalifah-khalifah baru di atas muka bumi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tata cara yang sangat indah. Dan begitu juga saya kira sebagai satu mutiara, khazanah yang cukup hebat buat kita supaya kita boleh membentuk generasi ini menjadi khalifah yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan antara khazanah yang terbaik adalah kasih sayang. Itu khazanah yang paling luar biasa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salurkan. Ada masa Nabi lihat anak-anak bermain di masjid. Lepas solat zuhur, tuan-puan, Nabi pegang seorang-seorang anak tu. Sampai ketua sehingga dewasa sahabat-sahabat kecil ini tidak boleh lupa sentuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bau harum tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada masa-masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bermain dengan budak-budak kecil dan dia bagi macam seolah-olah pertandingan atau tawaran. Siapa yang lari dari sana kemudian mendekatiku yang pertama, dia akan mendapat hadiah. Jadi diorang pun belum berlari kan untuk menerpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW ada masa-masanya dia menyuap makan anak-anak ini di masjid. Suapan, dia makan. Dah makan, Nabi tanya, nak lagi? Siapa yang tak nak dengan suapan baginda sallallahu alaihi wasallam kan? Nak. Nabi bangun nak ambil lagi makanan. Dan Nabi beri kepada mereka. Ada masa-masanya puan-puan selepas musim tuaian, jadi pertanian kan, buah-buahan di Madinah, dibawa ke Masjid Nabawi, tunggu Nabi instruct nak bagi zakatnya berapa, kemudian nak buat apa pula dengan hasil tuaian tahun itu. First yang Nabi buat, Nabi ambil kurma itu dan Nabi cari VVIP dalam masjid. Siapakah VVIP Nabi? Kanak-kanak, sahabat-sahabat kecil. Yang itu yang Nabi suakan terlebih dahulu, hasil bumi Madinah. Puan-puan pernah dengar kan yang Saidina Husin, Saidina Hasan dimakan buah kurma, Nabi suruh muntahkan balik. Yang itu bahagian zakat, yang itu tak boleh ya. Jadi Masya Allah, Nabi melimpahkan. Nabi shower, atau shower tu istilah shower, baby shower ya. Nabi menyirami, melimpahkan, meluahkan kasih sayang yang sangat banyak kepada anak-anak. Walau bagaimanapun, ada masa-masanya Nabi jentik telinga dia. Ada masa-masanya Nabi tepuk dia punya bahu ya. Ada masa-masanya juga Nabi pandang dengan amanah. Ada masa-masanya Nabi pegang dan alihkan.
Contoh Fadl Ibn Abbas, dia merenung seorang perempuan yang sangat cantik. Jadi sedangkan perempuan itu sedang consult dengan Nabi, macam mana haji dengan bapaku, boleh tak aku nak menggantikan haji buat bapaku. Dan dalam menjawab, melayan soalan wanita ini, Nabi Muhammad SAW perasan. Fadl Ibn Abbas pandang, dia tak berkelip. Apa yang Nabi buat? Nabi pegang dia punya muka, Nabi alihkan tempat lain. Sayangnya Nabi, betul tak? Kalau kita kata, ish apalah. Tapi sentuhan itu dengan cara menegur itu sangat-sangat indah. Dalam teguran ada kasih sayang. Ada masanya kanak-kanak ini dia bawa anggur yang diminta oleh ibunya supaya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah nak menuju kepada Rasulullah, dia petik satu anggur. Sampai jumpa dengan Nabi, adalah tinggal beberapa butir buah anggur dengan tinggalan ranting anggur tu yang masih basah lagi sebab dia petik dia makan. Dan kemudian Nabi tarik dia punya telinga, Nabi kata, "Hadza ghudar." Ini merupakan pengkhianatan. Baik. Jadi tapi Nabi tak pernahlah tempiling apa semua, tak ada, sebab itu cukup sudah pada Nabi. Dan masya-Allah apabila Nabi menegur pun Nabi tegur dengan penuh kasih sayang. Nabi tegur ada satu masa seorang kanak-kanak ini, dia punya habit dia suka baling buah yang sedang nak masak di atas pokok. Para sahabat tengok, tangkap budak ni. Nasihatkan dia. Lepas buat balik. Dan kemudiannya, maklumlah kita tahu kan para sahabat ni kalau benda tak settle, dia bawa jumpa dengan Rasulullah. Jadi tahulah benda tu dia tak boleh settle. Dia pun bawa anak ni jumpa dengan Rasulullah. Tengok perempuan, catat ni. Apakah stage ataupun steps yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membentuk anak-anak. Dia dengan kasih sayang bila mereka melakukan kesilapan. Nombor 1 dah tertangkap dah tu kan. Orang kata dah kantoi. Dah terkantoi tu. Nombor 1 Nabi tanya sebab, alasan. Kenapa engkau lakukan demikian? Dan anak-anak ni jawab apa? Anak seorang ni jawab apa? Aku lapar ya Rasulullah. Jadi dia punya alasan adalah lapar. Yang kedua, Nabi bagi alternatif. Daripada baling itu sudah bahasa tu sudah ditukar ke Masjid Bukit Jelutong Sudah ditukar bahasa tu. Jadi bukan exactly. So Nabi kata, kalau lapar tak perlu buang tenaga, tak perlu buang masa untuk baling buah di atas pokok. Cari saja yang sudah masak, yang sudah ranum, banyak jatuh dekat bawah. Ambil, bersihkan dan kamu makan. Boleh buat macam tu. Pak Nabi bagi alternatif. So dia pun buat. Dan kemudian yang ketiga, yang ini jarang kita buat. Jarang kita buat masa marah. Masa lain-lain waktu insya-Allah buat. Tapi masa marah, masa nak memberi amaran, jarang kita buat. Apa Nabi lakukan? Nabi pergi kepada anak itu, tangan Nabi menyentuh perut anak tersebut dan Nabi doakan, "Ya Allah, kenyangkanlah perut ini. Pastikan hanya makan makanan yang halal sahaja yang masuk ke dalam perut anak ini." Dan menambahkan ketaatan, makanan yang dia makan menjadikan dia ini anak yang taat kepada Allah dan menghormati ibu bapanya. Lebih kurang macam itulah. Jadi perempuan yang dikasihi, kasih sayang wajib. Menegur anak-anak ini apabila dia melakukan kesalahan juga wajib ganda dua. Tapi teguran kita kepada anak-anak ini harus sehingga anak ini merasakan bahawa dialah insan paling penting dalam hidup anak. Bagi dia rasa macam tu. Dialah insan paling penting dalam hidup ibu ayah dia. Bukan hidup anak. Lupa pula, silap dah. Dia adalah insan yang paling penting. Mak dia marah dia, ayah dia marah dia. Dalam kemarahan tu anak tu boleh merasai kasih sayang. Buat perempuan macam tu. Jadi saya nak bagi contoh sedikit apa yang berlaku yang mengetuk pintu hati saya sendiri. Ini contoh zaman sekarang.
Anak saya umur 4 tahun, kami pergi ke majlis kenduri kahwin. Saya dah biasa ajar dia, kalau makan tu gula-gula, candy apa semua, kena bagi Umi pilih dulu. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Sebab maklumlah banyak pewarna, banyak perasa-perisa kan. Jadi saya kata Umi pilih dulu, yang lain kita buang. Sebab nak bagi orang pun tak elok juga kan. Bang. Kebetulan pergi ke kenduri kahwin itu memanglah banyak gula-gula sebab datang akhir. Kak Cik datang akhir, dapat banyak gula-gula. Bukan satu dua, berbakul-bakul sampai bawa dekat baju dia tu. Banyak lu. Bawa masuk dalam kereta. Saya dah kata dah. Okey, bagi Umi pilih dulu, saya kata. Nanti pilih, nanti. Takkan dalam kereta pula. Pilih kan? Nanti. Rupa-rupanya dalam diam dia pun makan. Lepas tu abang dia mengadu. Umi, adik dah nak habis candy dia tahu. Lepas tu balik je. Saya kata, okay, mana candy tadi? Kita macam buat-buat tak tahu kan. Mana candy tadi? Dia pun bagi sikit. Bagi sikit. Tinggal adalah juga separuh tu. Adalah juga, banyaklah juga kan pada saya. Lepas tu saya ambil semua. Memang nampak tak bagus lah. Saya buang. Tapi dengan gaya, dengan body language saya tak suka. Saya pun buang. Wah, dengan gaya tu. Itu gaya tu masih suka lagi. Tapi adalah gaya kan anak-anak je yang tahu. Dia nampak ibu dia macam tu. Dia tergulik-gulik mengamuk. Tergulik. Lepas tu dah utara ke selatan pula kan. Selatan ke utara lagi kan. Lepas tu saya pun panggil dia. Saya kata, Atuf, come here. Now you tell me. Saya tanya dia. Saya cakap dengan dia. Now you tell me. Why did I dump all those candies? You tell me. Serius saja saya. Masa tu saya memang bersedia perempuan. Kalau dia kata Umi jahat, saya tahu apa yang saya nak jawab. Kalau dia kata Umi jealous, saya pun tahu apa yang saya nak jawab. Bersedia je lah kan. Okey, apa yang anak aku akan cakap ni? Umur 4 tahun. Tengok mak dia layan macam tu. Dan sangat luar biasa yang menyebabkan air mata saya menitik. Anak saya menjawab dalam esak tangis dia tu, because you love me. Because you love me. So, situasi waktu tu rasa macam nak marah dengan bertukar menjadi macam Masya Allah. Rupanya anak ni faham. Anak ni tahu tuan-puan. Kita sayang dia. Walaupun tindakan kita itu menyakitkan hati dia, melukakan hati dia, tapi dia tahu Umi buat itu kerana Umi sayang. Cuma 4 tahun, belum mumayyiz lagi. Dia perlukan kekuatan untuk melawan nafsu dia. Dia perlukan namanya berkata satu inspirasi. Walaupun benda itu menyakitkan hati dia, tapi jauh di sudut hati dia itu dia tahu Umi dia sayang dia. Oh, lepas tu jadilah peluk dia. Saya kata ya, Umi sayang sangat dengan awak. Kalau awak demam, awak sakit, Umi akan salahkan diri Umi. Itu jadi pesanan dia lah. Dan alhamdulillah semenjak itu dia tidaklah orang kata syok sangat makan candy, sebab dia tahu bila dia ingat tu, dia ingat Umi dia campak dan dia tahu Umi sayang dia. Jadi puan-puan, kenapa saya cerita berkenaan tentang Nabi kita? Saya bercerita tentang Nabi kita, kaedahnya dan sebagainya. Dan saya pun sudah ikuti sebersedikit puan-puan. Tapi anak-anak yang bongsu-bongsu lah, anak yang besar-besar tak sempat. Anak yang besar-besar mak dia macam singa. Cuba tanya yang besar-besar tu. Ya Umi, dia kata, bagi tahu. Tapi yang kecil-kecil je lah sempat, sebab masa besar-besar tu tak sempat menuntut ilmu parenting. Tak habis menuntut ilmu parenting. Jadi yang kecil-kecil lah dapat. Dia punya nikmat dia. Kerana apa? Anak kita bukan milik kita. Anak kita adalah milik Allah Jalla wa'ala. Dan cara kita nak membesarkan dia itu, cara kita nak pegang amanah ini sehingga ke tahun yang keberapa ataupun sehingga ke usia yang Allah saja tentukan, perlu ikut cara yang disukai oleh pemiliknya. Dan cara yang disukai oleh pemiliknya telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak atau tak nak, walaupun anak itu berbinkan kita tuan-puan, maka kasih sayang kita mestilah bersandarkan
kepada kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan buat ikut bagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Selamat. Kalaupun anak itu tak selamat natijah dia, tapi ingatlah, apa yang kita lakukan, proses-prosesnya, kaedah dia, metod dia akan dikira sebagai jihad dan dia akan diangkat sebagai syahid, saksi di hari akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan perempuan ya, kita tambah ilmu kita tentang bagaimana mengendalikan anak-anak kita walaupun di zaman yang kita rasa sangat mencabar, tapi ingat mencabarnya zaman kita tidak semencabar zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi. Seterusnya saya serahkan kembali kepada Ustazah Aqidah. Baik, terima kasih kepada Ustazah Ismadia atas pencerahan step-step macam mana untuk menegur anak sekiranya ada perkara-perkara yang salah dilakukan. Mungkin ya terfikir ibu-ibu kat sini kan pernah tak buat macam ni? Tak apa. Tak sempat lah Ustazah buat kat anak, tak apa. Buat kat cucu. Macam tu, Masya Allah ya. Baik, kita pergi kepada panel kita yang kedua iaitu Datuk Ustazah Nur Hafizah Musa. Ustazah, masalah ni cantik lah Ustazah ya. Macam saya juga kan, bila pergi ke rumah Ustazah, melihat sendiri anak-anaknya memang cantik. Soalan ini untuk beliau. Soalannya Ustazah, kita bagi kod kepada pengalaman Ustazah kan. Seronok saya tengok keluarga Ustazah sebenarnya. Anaknya Masya Allah santun je. Assalamualaikum. Saya pun macam jadi garang ni. Jadi Waalaikumsalam. Jadi macam tu kan, Masya Allah. Jadi Ustazah, apa sebenarnya Ustazah elemen yang penting untuk kita membina keluarga dan pembangunan anak-anak itu sendiri? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Terima kasih adik yang dikasihi Adinda Aqidah, kakak dan guru Ustazah dalam keibubapaan iaitu Kais. Semua sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Bercakap tentang anak-anak ataupun zuriat itu dah terlampau masuk, terlampau dah sebati, terlampau mungkin bila sahabat-sahabat nampak Ustazah menangis tu, itu dapat digambarkan macam mana perjuangan seorang ibu dan ayah dalam mendidik keluarga. Yang Ustazah Aqidah sebut tadi mungkin sikit-sikit yang beliau nampak, sekadar bagi salam je pun. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, mendidik anak-anak ni sebuah perjuangan dan jihad. Sebuah perjuangan dan jihad. Ada 3 perkara yang Ustazah cuba lekatkan dekat fikiran bila sebut tentang anak. Pertama apa dia? Anak ni anugerah. Kita ada ramai kawan-kawan kita yang habis cara dah nak dapat anak. Habis cara nak dapat anak. Kita tak pernah duduk kat tempat tu. Allah bagi Ustazah 7 orang cahaya mata. Kalau yang gugur-gugur semua tu, yang meninggal dalam kandungan semua ada, makna 10. Tapi yang ada 7. Kais, berapa orang Kais? 6. Masya Allah. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Dalam keadaan yang mudah Allah bagi. Anak Ustazah yang pertama tu kiranya orang panggil bunting pelamin. Tak dan doa Allah bagi dah.
berdoa. Tak cukup kat rumah, pergi depan Kaabah, asal jumpa orang je, tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Allah belum bagi dia anugerah, anugerah. Sebab tu ibu ayah sekalian, kalau ada perkara yang kita kena korbankan, meletakkan anak-anak kat depan, itu bukanlah pengorbanan sangat pun. Sebab apa? Kerana Allah telah mengurniakan anak-anak sebagai anugerah yang kita kena syukuri dan hargai. Anugerah. Kedua, anak-anak ni siapa? Aset. Apa gunanya 20 orang anak akhirat besok tersangkut urusan kita sebab anak-anak. Saya anak 20, 10 pasang anak saya, 10 kembar anak saya doktor, lawyer, engineer. Sebutlah apa benda boleh sebut. Tapi apa gunanya 20 orang anak? Kenapa tersadai dekat padang mahsyar? Kes anak ni lah. Dia tak jadi aset yang sepatutnya. Saya cuma ada seorang anak. Contoh, saya cuma ada seorang anak. Tapi Masya Allah, dilambai-lambai dia anak tu akhirat besok. Mencari-cari mana bonda saya, mana umi saya. Ini dia tajul waqar, ini mahkota kebanggaan. Abang nak pakaikan pada mak abang ni. Adik nak pakaikan pada mak dengan abah, tajul waqar, mahkota kebanggaan. Sebab dulu abang hafaz Quran, sebab dulu abang jaga ibadah, jaga solat, abang jadi hamba Allah yang taat. Mak abah dulu didik abang kan, seorang je anak tapi jadi aset. Ini aset ni tuan-puan. Ustaz kata tadi apa dia? Ini jihad kita, perjuangan kita. Tuan-puan mesti faham, mendidik anak masa kecil lain, masa besar lain. Mana lagi banyak menangis? Masa kecil banyak membebel, beleteh. Tapi bila anak kita besar, mulut kita diam, sahabat-sahabat. Mulut kita diam, tak banyak cakap. Tapi doa kita, air mata kita, sebab kita berurusan dengan anak yang dah dewasa. Mereka dah ada pemikiran mereka dah ada bacaan mereka terhadap kehidupan. Dah ada banyak elemen-elemen yang boleh mempengaruhi mereka. Boleh jadi dia lebih bijak daripada kita. Kita tak perlu cakap banyak. Tapi doa kita, doa. Aset. Hari ni kita kena tengok, ingatkan balik. Daripada anak sulung, anak kedua, anak ketiga, sampailah anak ke-7 ke-10 ke, boleh tak anak ini jadi aset aku? Sahabat-sahabat, ni cerita benar. Anak bergaduh dengan mak ayah. Sampai anak tu kata, saya dah tak ada rasa, tak ada keikhlasan untuk doakan mak ataupun ayah saya. Mak ayah itu masih hidup. Belum mati lagi. Tapi pertembungan di antara anak dengan mak ataupun ayah menyebabkan anak tu kata, tak boleh ustazah, tak boleh. Saya nak doa tapi saya doa ala kadar je. Mak masih wujud, masih ada, belum mati lagi. Tengok sahabat-sahabat sekalian. Macam mana, macam Kak Is sebut tadi, kasih sayang. Ya, kasih sayang jambatan menjadikan kita dan anak-anak kita dapat saling mendoakan dengan ikhlas. Dalam pendidikan, tak semua benda boleh dipaksa-paksa. Betul kan? Hormat tak dapat dipaksa. Sayang tak dapat dipaksa. Benda tu datang secara fitrah, secara halus. Itu yang kedua, aset. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, adalah amanah. Amanah. Wahai ibu, ayah, kakak-kakak, adik-adik, bila sebut amanah, perlu bijaksana, perlu hikmah. 5 orang anak kita treat 5 orang dengan hikmah yang mungkin memberi maksud cara yang berbeza-beza. Betul kan Kak Jo kan? Tak sama. Jangan kata anak kita dengan anak orang lain, lagi tak sama. Tak sama semua benda. Ini menuntut apa sahabat-sahabat? Memang kena bijaksana, memang kena cari jalan, memang kena hikmah. Doa apatah lagi. Jangan berhenti, jangan tinggal. Doa. Sampai satu keadaan ya sahabat-sahabat,
Kadang-kadang Allah uji kita sampai kita tak nampak dah apa jua ikhtiar yang lain kecuali sembam muka kita dekat atas sejadah tu, berdoa, bergantung penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara doa ataupun munajat ya tuan-puan sekalian yang kadang-kadang Ustaz buatlah, ya. Kalau kita ni, yalah kadang-kadang kita punya expectation pada anak-anak tu tinggi kan, ya. Kalau ada apa-apa masalah dengan anak-anak, mesti ada masalah dengan anak-anak kan. Ustaz akan doa, ya Allah ya Tuhan, anakku ini adalah hamba-Mu. Akan sebut balik macam tu, anakku ini adalah hamba-Mu ya Allah, dan Engkau adalah Tuhannya. Maka ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Kau jagalah dia dengan sebaik-baiknya. Kau perbaikilah kelemahan dia. Kau permudahkanlah kesulitan dia. Kau berilah keyakinan kepada keraguan dia. Kau bagilah jawapan kepada pencarian dia. Ya Rahman, Ya Rahim. Ini kan malam dan siang pun Kau boleh gantikan, sebab Engkau hebat, sebab Engkau berkuasa, sebab Engkau kuat, Kau gagah. Ini kan sekadar membolak-balikkan hati anak aku. Ini kan sel-sel dalam diri manusia, dalam tumbuhan, dalam makhluk yang ada, yang lebih halus lagi pun Kau jaga, Kau susun, Kau tadbir. Kerana Engkau maha hebat, Kau maha pentadbir. Apa sangatlah Kau nak susun anak aku 5 orang? Apa sangatlah Kau nak susun anak aku 2-3 orang? Apa sangatlah Kau nak sulam antara hati aku dengan anak-anak aku, dengan ayahnya, dengan ibunya? Mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-puan sekalian? Sebab bila sebut amanah, kita takkan berhenti daripada menguruskan amanah tu sampailah kita mati. Dan setiap fasa yang kita lalui memerlukan kita itu bijaksana, hikmah. Baru kita terasa, ya Allah, keluarga ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk jadi yang terbaik lah. Jadi yang terbaik. Okey, itu pertama sahabat-sahabat. Ustazah letakkan dalam diri ustazah apa dia? 3 perkara ni tanam. Melihat anak-anak dan keluarga mesti ingat ini anugerah, ini aset dan ini amanah. Yang kedua sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian adalah adab ya, ataupun akhlak. Pemberian yang paling hebat seorang ibu dan ayah kepada anak-anaknya adalah adab yang mulia. Kadang-kadang kita tengok ada mak ayah bagi apa? Kereta lah ya, mak kaya, ayah kaya bolehlah bagi kereta, bagi motosikal kan, bagi iPhone berapa sekarang? 13 kan ya. Tak ada masalah ya, bergantung kepada kemampuan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik pemberian ibu bapa kepada anaknya adalah adab yang mulia. Ada fasa dia sahabat-sahabat semua dalam didik anak-anak. Ini ustazah cakap sikit sebanyak daripada pengalaman yang sikit itulah. Mungkin pada satu tahap kita berjaya menitipkan adab yang mulia ketika kita senang. Ketika kita okey. Ketika semuanya terkawal. Faham ya sahabat-sahabat? Senang. Betul tak? Adab yang mulia ketika semuanya okey, itu benda yang senang. Semuanya tak ada masalah, semuanya seronok, semuanya bahagia. Sesuai tak ketika itu dengan adab yang mulia? Sesuai. Berkasih sayang, happy, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Tapi kadang-kadang ada satu fasa dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa taala uji keluarga tersebut. Timbulnya bibit-bibit kemarahan, timbulnya bibit-bibit geram, sakit hati. Ketika itu kita tanya diri kita, di mana kedudukan adab yang mulia?
Ini yang Ustaz katakan jihad kita sebagai mak. Jihad kita sebagai ayah. Ada je mak ayah yang tengah tension bekerja kan, bila balik, tengok masa tengah tension macam mana dengan anak. Ini yang kita kata, ini ujian dia. Masa tengah kelang kabut Allah uji keluarga tersebut, tengok macam mana ketika mana marah. Bahasa apa yang kita keluarkan? Ustazah tak cakap pada sahabat-sahabat, tapi inilah pengalaman yang Ustazah lalui, bagaimana sukarnya mengekang lidah untuk tidak bercakap yang tidak baik ketika mana kita diuji dengan kemarahan. Muslimat pernah marah tak ni? Nampak macam tak pernah marah aja. Nampak macam seseorang je yang melalui benda macam ni. Pernah marah tak? Tapi kalau tengok pada cara duduk, tengok dengan tudung, dengan ni, nampak Masya Allah. Ustazah pernah, ini cerita sikit lah, naik taksi. Ni cerita lama lah Kak Is, masa tu muda sikit lah pada ni kan. Naik taksi, daripada UTM nak balik ke rumah Kak Gombak. Pemandu taksi tu asyik pandang je Ustazah dekat apa? dekat apa ni? Cermin pandang belakang tu. Tiba-tiba dia kata macam ni. Dia kata, ni saya tak tahu ni nak panggil cik ke panggil puan. Dia cakap kan. Dia kata, oh puan. Masa tu ada anak 4 orang macam tu lah. Panggil puan. Dia kata, maaflah puan, saya nak tanya juga. Dia kata, tanyalah. Dia kata, puan ni kan, mesti suami tak pernah marah kan? Ya, ini betul-betul dia naik taksi UTM ke rumah. Ustazah pun jaga juga lah kan, sebab kita berdua dalam taksi kan. Dia kata dengan dia, kenapa pula? Tanya dia. Yelah, saya tengoklah. Dia katakan, saya tengoklah. Kalau saya ada isteri macam puan, saya rasa saya tak akan marah sampai mati. Ustaz senyum je lah. Sebab yelah, biarlah ikut dia lah. Tapi nak cakapnya, orang kadang-kadang tengok sekali pandang macam tu, penilaian macam-macam. Ya? Tapi bayangkanlah hanya sikit juzuk kita tengok, kita tak duduk dalam suasana tu. Maknanya, walaupun orang kata macam kita tak pernah marah, macam kita sabar, tapi satu peringkat Allah nak uji ya. Sebab orang-orang hatta orang yang bertakwa tu pun Allah sebut cirinya adalah wal kadhimin al-ghaith, orang yang boleh menahan kemarahan. Maknanya dia boleh dihidangkan dengan ujian-ujian yang menyebabkan dia marah, tapi dia tahan. So ini yang kita kata, wah kita ni kadang-kadang diuji sampai tahap peringkat sahabat-sahabat. Jangan cakap pasal adab ketika mana kita senang, ketika mana kita okey, masa tak okey. Ustazah lalui benda tu sahabat-sahabat semua. Puas balik semula nak counter dengan anak-anak. Jadikan sempadan perangai Umi yang tak elok. Ambil yang elok anak-anak. Ini sampai tahap ambil yang elok ya anak-anak. Yang tak elok pada Umi tolong jangan ambil. Tolong merayu. Jangan ambil yang tak elok pada Umi anak-anak. Ambil yang elok saja. Ya Umi tolong. Lepas tu menangis untuk melihat kesilapan, kekhilafan kita, keterlanjuran kita dalam mengeluarkan perkataan mungkin, dalam action kita. Sebab kita ni ada penonton sepanjang hayat. Siapa dia? Anak kita. Itu peminat kita yang paling utama. Dan dia tak boleh tak minat dekat mak ayah dia. Dia kena minat. Penonton. Jadi menangis. Wahai Allah. Istighfar, taubat. Semua yang kita buat tu pengorbanan untuk anak. Wahai Allah, kalaulah aku menangis sebanyak mana, aku taubat, aku istighfar, tapi boleh mengembalikan anak aku untuk melihat yang baik itu baik, yang salah itu salah. Walaupun yang salah tu pada mak dia, dia kena tepis sempadan. Jangan ambil. Maka aku kena taubat sebanyak-banyak, istighfar sebanyak-banyak. Ini cerita rumah tangga yang sebenar. Ini cerita keluarga, realiti yang sebenar. Yang sebenar. Yang kita berhadapan dengan graf yang turun naik sahabat-sahabat sekalian. Hingga kan tidak ada tempat bergantung yang kita yakini dan jiwai kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah tukar nama anak-anak. Nama anak-anak tak tukar dekat IC tak tukar. Tapi dalam perbualan Ustazah tukar nama anak-anak. Kalau anak tu dilihat agak
kasar, Ustaz panggil dia Latifah. Panggil dia Latifah. Latifah, Latifah. Dia tahu Ustaz panggil dia Latifah. Kalau dia nampak macam kuat dendam, kuat ni Ustaz panggil dia Halimah. Dia tahu. Kadang-kadang memang semua orang tak tahu nak jawab mana satu. Sekejap Latifah, kejap Halimah, kejap Aminah, kejap Rabi'ah. Tapi tak adalah cepat sangat tukar. Bagilah setahun kan. Latifah, Latifah. Dia tahu, dia tahu. Habis usaha. Latifah nak jadikan doa. Ya, yang ni Halimah. Kalau nampak dia macam tak berapa baik dengan, tak berapa nak terlampau selfish, kita panggil dia Hanun, Hanuna, Hanuna, supaya lebih penyayang. Tukar-tukar. Sebab apa? Sebab jihad untuk mendidik anak-anak dan keluarga tak pernah berakhir sampai pejam mata kita. Sampai pejam. Dan sebenarnya sahabat-sahabat, okey, saya akan berhenti dengan poin yang ni. Apa dia? Semua ini adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Anak-anak yang kita ada tu bukan bermakna kita fokus nak didik dia. Anak-anak kita sebenarnya Allah kurniakan itu adalah adunan yang Allah berikan kepada kita untuk kita saling mendidik diri kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak kita kena appreciate anak-anak, hargai mereka. Mereka telah mengajar kita banyak perkara yang kita terlepas pandang. Anak ustazah yang dekat Jordan tu, Abangah tu, dulu masa kecil apa dia tak buat? 2 kali bawa X-ray dekat apa hospital, dekat GH, X-ray kepala otak. Kenapa X-ray kepala? Sebab takut berlaku gegaran, sebab lasak sangat. Berkali-kali jatuh daripada tempat yang tinggi. Pernah dia jatuh daripada tangga tingkat 2 ke bawah. Ustaz tengah duduk kat kerusi dengan Ustaz. Ustaz tengah baca surat khabar. Macam ni tau, kita orang rasa macam ada benda jatuh. Tapi terlalu pantas benda tu hilang. Nampak tak nakal dia? Dia jatuh daripada tangga. Kan dia main sorok tangga, dia jatuh. Tapi sebab dia takut, dia boleh bangun daripada jatuh. Masya Allah. Memang nakal masa kecil lah. Ya? Dan kita pun tak nampak, tak fikirlah kematangan dia tu akan berlaku cepat. Sebab dia lelaki kan, anak lelaki ni lambat sikit pada perempuan Kak Is kan. Tapi Masya Allah, hari ni sahabat-sahabat, kalau dia bagi nasihat dekat ustazah, kalau boleh Ustaz frame nasihat tu, Ustaz nak frame. Dia duduk kat Jordan, kadang-kadang buat video call. Dia cuma tengok kita, tengok dia bagi kita, dia tengok kita, dia bagi kita. Dia tengok, tak apa Umi, dia kata tak payah cakap apa-apa, abangan nak tengok je Umi. Jadi kita tengok. Masya Allah ya, anak lelaki-lelaki yang boleh sabar dengan masa. Biasa orang lelaki kan tak suka menunggu. Ini kan nak menunggu, tengok mak dia kan ya. Cakap tidak apa tidak, tengok. Lepas tu, ni contohlah antara yang dia pernah cakap kat ustazah. Dia kata, Umi tahu kan sahabat-sahabat Nabi macam mana? Macam mana jalan syurga yang Allah bentangkan kepada mereka? Mereka lagi susah Umi, mereka kena tinggalkan anak isteri yang mereka sayang. Mereka kena korbankan harta benda mereka. Mereka kena buat bai'ah untuk pergi ratus kilometer yang belum tentu pulang pada ketika itu. Itu pilihan Allah untuk syurga mereka. Tapi Umi tanya diri Umi, bagaimana jalan syurga yang Allah berikan kepada Umi? Umi dikelilingi oleh anak-anak yang menyayangi Umi, suami yang mengasihi Umi, masyarakat yang bersama-sama dengan Umi. Kalau luka pun dekat hati tu, kalau sakit pun kat hati tu, tapi tak sampai terpisahkan Umi. Masih boleh memeluk orang-orang yang kita sayang. Kita hargai jalan syurga kita masing-masing. Ustaz dengar tu ya Allah. Meraung dengar. Rasa macam nak suruh bercakap, jangan berhenti bercakap lah, bakal bercakap je. Umi ni perlukan vitamin tu.
Tapi itulah dia kehidupan ya sahabat-sahabat. Takkan perfect. Keluarga kita takkan perfect. Jangan nak menipu pembongak lah kata. Takkan perfect. Kelemahan sangat banyak, kekurangan sangat banyak. Tapi kita belajar. Belajar. InsyaAllah satu keluarga masuk syurga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Ustazah nampak saya pegang mikrofon pula Ustazah. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih kepada Ustazah Nur Hafizah Musa. Banyak kan tips yang kita dapatkan. Kadang-kadang betul lah Ustazah ya, anak-anak ni pun boleh menjadi satu tarbiyah untuk diri kita juga Ustazah ya. Masya Allah, subhanallah. Baik, kita pergi kepada Ustazah Isfadia. Sebenarnya Ustazah, untuk anak-anak, cucu-cucu kita, apa yang perlu dan tak perlu untuk kita lakukan kepada mereka. Sebab nak bawa mereka ni kan sama-sama pergi akhirat ni. Apa sebenarnya kat dunia ni lagi untuk kita tak perlu dan perlu untuk kita beritahu kepada mereka ataupun ajarkan kepada mereka. Dan juga mungkin Ustazah boleh sentuh sikit berkaitan dengan gadget. Masya Allah, subhanallah. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih Ustazah Akidah, Kak Cik yang disayangi, perempuan muslimat. Kita petik ya dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-9. Ayat ini sebenarnya kalau kita study, kaji balik, dia merupakan satu amanat dan juga amaran. Ganda dua. Satu amanat, satu amaran. Siapakah yang beri amanat dan amaran ini? Allah Jalla wa'ala kepada kita tentang harta pusaka. Maksudnya bila kita membahagikan itu perlu dengan secara adil menurut definisi Allah. Bukan adil ikut definisi manusia. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Mafhum dia, dan hendaklah kamu takut seandainya kamu meninggalkan di belakang kamu zurriyatan di'afa, zuriat keturunan yang lemah. Lemah mungkin pada fizikal, tak sihat, banyak penyakit. Lemah mungkin pada pemikiran, tak pandai. Dengan matematik pun takut. Dengan SPM pun malas, contohnya. Mungkin lemah pula daripada sudut iman, na'udzubillah. Mudah mengikut-ikut, mudah terikut-ikut. Ya. Jadi lemah pula pada ekonomi, harta. Tak tahu nak menguruskan harta, bagi duit habis saja. Bagi duit lebih pun habis, bagi duit kurang pun habis. Minta pula dengan adik-beradik yang lain, bermusuhlah pula. Allah suruh kita ada rasa takut itu. Khafu alaihim. Dan dalam masa yang sama kita rasa macam risau. Allah gunakan dua perkataan takut ya, dengan darjat yang berbeza. Pertama yakhsha, khasyah. Yang khasyah ni hanya untuk Allah saja. Dan satu lagi Allah petik, khafu, khauf. Khauf pun takut. Tapi takut ini khauf, kita rasa takut itu kerana kelemahan diri kita. Takut kerana lemah, yang tadi yakhsha, takut kerana kehebatan Allah. Khafu alaihim, takut tentang keadaan anak-anak itu. Dan kemudian Allah bagi solusi. Solusinya untuk keluar daripada rasa takut, rasa kerisauan itu ada dua benda yang utama. Yang ini yang perlu menjadikan kita panggil motif serta kaedah utama. Yang lain-lain tu nanti dia akan ikut sekali. Apakah dia yang pertama? Senjata yang pertama adalah falyattaqullah. Kita ni yang kena betulkan, improve diri kita. Lebih rapat dengan Allah. Lebih dekat dengan Allah. Nampak generasi sekarang, Allahu Akbar, hilang dah rasa malu. Tak ada rasa malu dah. Sama ada percakapan dia, pakaian dia, penampilannya, pergaulannya, ya, apa yang dikongsikannya. Tak ada rasa malu. Takut tak kita? Dekatlah dengan Allah.
Kita kena banyak dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ni perempuan, sampai seorang ulama yang bernama Sufyan As-Sauri, bila dia risau tentang anak dia, dia memperbanyakkan solatnya. Jadi banyaknya solat dia adalah kerana risau tentang anak-anak. Jadi itu salah satu cara. Mungkin kita berpuasa, tapi kita niatkan, ya Allah, aku nak dekat dengan Engkau, ya Allah. Asbab anak aku begini kerana kerisauanku, ya Allah. Engkau sajalah yang boleh memberi ketenangan kepada hatiku yang gundah gulana ini. Sebab kita tak tahu perempuan, kita dengan gadget pun bukannya pandai sangat, betul tak? Dapat iPhone, tapi tak tahu nak guna kamera. Macam mana? Dapat iPhone tak tahu nak buka. Nasib saya buka iPhone. Android ni pun tak habis. Cuba fikir, kita gunakan gadget ni berapa persen agaknya dia punya ability serta keupayaan dia yang kita manipulate. Kita tak tahu sangat. Tahu-tahu tengok pukul berapa. Tahu-tahu tengok Waze, kan? Tengok WhatsApp. Itu je lah. Padahal rupa-rupanya ratusan aplikasi ataupun yang boleh digunakan lah daripada handphone ni. Jadi nak ceritanya tuan-puan, kita kena bergantung pada Allah sebagaimana yang Kak Cik sebut tadi. Bergantung dulu terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi, Allah yang kurniakan, Allah jadikan dia sebagai jalan jihad kita, kan? Minta bantuan daripada Allah. Hauqallah kita tu kena banyak. La haula wala quwata illa billah. So yang pertama, risau sahaja, dekat dengan Allah. Teruskan kita mendekati Allah. Yang kedua, yang ini yang kita perlu bina dan improve. Belajar pun penting. Wal yaqulu qaulan sadida. Dan bercakaplah dengan qaulan sadida, dengan kata-kata yang mempunyai status sadida. Sadida ni maksudnya benar. Dan bila kita lihat bagaimana ulama-ulama bahasa, dia menguraikan pula perkataan sadida ini, perempuan, dia jatuh pada dua pengertian. Sebab ada sebut qaulul haq, kan, qaulan layyina, ya, kata-kata yang lembut. Tetapi dalam kerisauan kita melihat apa yang berlaku daripada dhaifnya, kelemahan anak-anak, Allah gunakan qaulan sadida. Maksud sadida itu adalah benar. Tapi Allah tak sebut qaulul haq. Qaulan sadida ada dua maksud. Nombor satu, pemilihan perkataan yang tepat. Jadi sebelum nak cakap dengan anak-anak, kena fikir dulu. Kena fikir dulu. Tak boleh terus lepas. Fikir dulu. Perkataan apa yang sesuai supaya nombor satu, dia faham benda ini salah. Dia faham benda ini Allah murka. Dia faham benda ini penting. Bahasa ni, pemilihan perkataan ini yang akan membezakan kaedah atau pendekatan kebenaran perempuan. Maklumlah, saya dapat tahu orang Bukit Jelutong ni dia bagi satu quotation yang sangat bagus. Dia punya wording dia. Apa dia kata? Saya pegang ni. Orang Bukit Jelutong kalau tak pegang malu lah. Sebab saya orang daripada luar Bukit Jelutong pun saya pegang. Apa dia kata? It is not about what you see. It is about how you see it. Kan orang Bukit Jelutong cakap, kan? Kita ni kalau pembawa kebenaran, tuan-puan, dia bukan bergantung kepada kebenaran itu, tapi dia bergantung kepada kaedah, cara, metod kita menyampaikan kebenaran. Kalau kita hanya fikirkan kebenaran tanpa kita fikirkan metod, tuan-puan, ya, itu yang adik-beradik boleh pisah, boleh bermusuhan, jiran, tetangga, tak aman damai. Kita dapat cakap itu kan betul, benda betul. Memang benda betul, tapi kaedah dia tidak kena. Kita marahkan kucing dia, kita bunuh kucing dia, tuan-tuan. Boleh, sebab kita dengar ada ustaz sebut, boleh, kita kata, buang ataupun bunuh je kucing tu. Halau je ataupun angkat, bawa jauh-jauh lari. Boleh jadi ado, tuan-puan. Walaupun kebenaran. Ini cerita pasal kucing lah. Cerita pasal kucing tu, ada satu kisah Kak Cik nak cerita pasal kucing ni.
jiran dia bela 10 ekor kucing. Siapa yang bela 10 ekor kucing tu angkat tangan? Tak berani angkat tangan. Tapi Masya Allah, dia ni pandai bagi makan, tapi tak pandai jaga najis kucing. Jadi kucing tu dia berak merata-rata, termasuk jiran dia yang tak suka kucing. Jiran ni baru pindah, perempuan. Dia baru pindah, basuh kain bagai dekat dalam rumah dia tu. Dah basuh, longgok-longgok dia longgokkan lah nak lipat. Kucing tak macam mana nak berkenalan. Dia berakkan, longgokkan pakaian itu. Jadi bila time dia kan bau, tengok dekat longgokan itu berketul-ketul. Ini sudah boleh mendatangkan marah. Lepas tu tak apalah, dia pergi basuh balik semua. Dia diam sebab nak jaga silaturahim. Lepas tu perempuan, adalah sebidang tanah yang tak berapa nak berkerat-kerat tu kan. Dia pun buat batas nak tanam sawi lah katanya. Kan ni musim ekonomi katanya kan. Dengan tanam bayam lah. Sebelum sempat benih sawi dan bayam sampai ke tanah itu, ketul-ketulan yang sebelah itu yang sampai dulu. Dia boleh mendatangkan marah juga. So masalah dia adalah dengan najis. Najis itu. Jadi kemudian dalam keadaan murung tu dia pergi kerja. Jumpalah dengan beberapa staf bawahan dia. Jadi dia cakap, macam mana ya? Dia ni tak suka lah dengan najis kucing ni. Dia kata gitu. Bukan dia tak suka kucing, tapi dia tak suka najis kucing. Staff dia recommend. Kalau macam tu puan beli je pasir tu. Pasir kucing tu untuk najis kucing tu. Puan kalau tu boleh pilih, dia punya bau limau lah, bau macam-macam bau puan. Tapi dia tak cerita masalah dia dengan jiran dia. Dia cerita masalah dia tu tak boleh dengan najis kucing. Betul perempuan muslimat yang dikasihi. Balik tu dia beli sampai 10 kilo pasir najis kucing. Dia masukkan dalam bekas. Dia letak dekat dengan sempadan antara jiran dengan dia. Besok pagi bangun, terkejut dia. Ya, berketul-ketul banyak dekat dalam tu. Berketul-ketul banyak. Jadi kerja dia lah pula untuk buang najis kucing. Tapi dah berbalot lah. Taklah bau kecil kan. Sampai jiran-jiran dapat tahu. Tengok kan, ya Allah. Dia kata apa? Kau ni sampai macam ni, dia kata. Punyalah berjuang, dia kata kan. Tak nak, maksudnya nak jaga kan. Cakap aje lah. Dia kata dia tak kuat, dia tak mampu, dia tak pandai nak pilih perkataan tu. Tak pandai, dia kata. Tak apalah. Dia dah habiskan duit untuk bagi makan, saya cuba juga habiskan duit, tapi on this part lah. Dia kata pada ni kan. Perempuan, jiran sebelah tu bukannya tak pandai. Dia faham, dia pun tengok. Kucing aku yang 10 tu semua berak kat situ rupanya. Lepas tu dia beli juga pasir. Beli juga pasir najis. Cumanya dia pergi tabur je dekat lantai. Dia tidak masukkan dalam bekas. Maka kucing itu berak merata-rata lah lagi. Perempuan, ini masalah siapa pula? Kalau macam ni saya kata, kita kena tukar silibus sekolah kita ni. Antara buku teks dia adalah bagaimana menjaga binatang peliharaan, atau bagaimana nak menjaga living being, menjaga yang hidup ni macam mana. Sebab mungkin dari sudut knowledge, kita memang sayang kucing, tapi tolonglah tingkatkan knowledge kita pada benda-benda yang kita sayang. Dia kena diurus, dikendalikan dengan ilmu pengetahuan, termasuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ni, kita nak bercakap dengan dia pun kena ada ilmu pengetahuan. Bukan takut tak, tapi takut tak terkena sasaran. Bila tak terkena sasaran, dia yang penasaran puan-puan. Dia akan simpan dendam. Dia akan ada rasa yang tak sudah pada diri kita. Dan benda itu mungkin sedikit tapi sangat menyakitkan, kerana ibu dan ayah itu, sebagaimana Kak Cik sebut, adalah penonton setia mak bapak dia. Ni dalam hati ni, contoh perempuan sendiri. Dalam hati perempuan, boleh tak ganti mak kita? Boleh tak ganti ayah kita? Tak ada seorang dalam dunia ini yang boleh menggantikan ibu kita perempuan.
Tak ada seorang pun dalam dunia ini yang boleh menggantikan ayah kita. Walau hodoh macam mana pun mak ayah kita, tapi dia tetap istimewa dalam hati kita. Walau buruk perangai dia tuan-puan, walaupun kita rasa macam tak ada hati nak mendoakan, tak ada itulah, tak ada inilah, puan-puan, percayalah, itulah yang paling menyakitkan hati dia. Jadi untuk ini kena pertama pilih perkataan. Itu kaulan sadida. Yang kedua, tuan-tuan puan-puan, sadida juga bermaksud konteks ataupun idea. Tadi perkataan, konteks dia pula. So idea dia yang kita nak sebut ini sebenarnya matlamat dia apa begitu, konteks dia, idea dia tu. Okey, sebab kerana kebenaran maka konteks dia juga perlu pada kebenaran. Kalau kita cakap dengan anak kita, kau ni banyak jerawat lah dik, kita kata. Contoh. Sepada dia mak cakap ni, okey, apa sebenarnya ya? Kenapa penghinaankah? Kita nak sebut apa? Kita nak kata, dik, boleh tak kita dalam hati kita sebenarnya konteks kita nak bagi tahu, cubalah cari jalan untuk tidak ada jerawat. Kan nanti awak juga yang malu, awak juga yang begitu begini, contohnya puan-puan. Tapi benda tu tak sampai. Dan pada dia nampak benda ini adalah penghinaan. So konteks tu kita kena fikir balik. Oh, kita sebenarnya kita nak bercakap dia banyak jerawat ni sebenarnya nak suruh dia jaga kebersihan, atau kita nak bantu dia supaya dia flawless. Contoh mudah Jadi kita cakap dengan dia begitu. Adik, boleh tak mak suggestkan, ataupun ada tak macam mana you punya pandangan macam mana nak bersihkan tu daripada berjerawat apa semua, kan sakit tu, nak sujud pun payah, jerawat batu banyak dekat dahi tu, apa yang mak boleh bantu? Kita tanya gitu, kan berbeza. Kau ni banyak jerawat lah dik, dia jadi lain. So sebab tu konteks kita bila kita nak bercakap tu sebenarnya apa matlamat. Perempuan, benda ni dia perlukan practices, dia perlukan latihan. Sekali lagi benda ni kalau kita buat, dia adalah jihad. Sebab itu yang Allah arahkan kepada kita. Dan di dalam Al-Quran, Allah punya nak bimbing kita ini mempunyai kaulan sadidah. Ada 17 ayat dialog antara orang dewasa dengan anak-anak. Daripada 17 dialog itu, 14 dialog bapa kepada anak-anak, 2 dialog ibu bapa kepada anak, 1 dialog berkenaan dengan education ataupun pendidikan. 17, 14 bapa. Perempuan, agak-agaknya bapa punya cakap style macam mana? Dia cakap bila perlu, kan? Tengok Nabi Ibrahim, bila perlu cakap. Luqman Al-Hakim, dia bila perlu cakap. Dan bila kita bercakap dengan dia tu, dia macam satu mandat, ya? Dia bila perlu. Tapi kalau biasa macam tu, Salsa kena diam je lah. Tak, yang biasa-biasa bercakap itu adalah untuk kemesraan, membina kemesraan kita, no problem. Tapi whenever it comes to mandat, yang kita takut tadi, risau tentang keadaan anak-anak, nasihat dan sebagainya, yang ni kita kena betul-betul fikir. Yang ini kita kena betul-betul rancang, perempuan, supaya anak-anak kita ini dia faham apa yang mak dan ayah dia inginkan, yang in the line of syariat. Salah satu cara yang saya boleh sarankan adalah cuba ukir timeline anak-anak. Yang ini saya biasa sarankan kepada ibu bapa. Timeline ini kita boleh buat bermula daripada titik akhir hidup dia. Tanya dia, agak-agak mati umur berapa tahun? So basically cakap, mak ni itu ajal, Allah punya urusan mak, kan? Tak apa, kita kata cuba tengok keadaan sekeliling. Hadis Nabi kata apa? Umur-umur kita ni agak-agaknya lebih kurang berapa tahun? Dalam 60 ke 70 tahun. So letaklah kat situ 70 tahun. Baik. Anak Umi, puteri bongsu Umi, kita dekat dengan dia. Kalau meninggal dunia umur 70 tahun, anak Umi dan puteri bongsu Umi ni nak dikenali, disebut-sebut sebagaimana Nabi Ibrahim sebutkan nama dia, nak disebut-sebut sebagai apa? Awak nak sebagai apa? Jadi nanti dia cakap lah, sebagai orang yang dermawan,
sebagai orang yang banyak membantu contohnya kan, sebagai orang yang bijak, orang yang boleh menyelamatkan umat, orang yang boleh melepaskan, membebaskan Palestin, contohnya banyaklah angan-angan dia tu kan. Okey, so daripada situ tu kita bawa, okey, macam mana nak capai benda tu dari sekarang, apakah preparation, persediaan yang kalian lakukan. Puan-puan, saya tak sangka timeline ini sangat membantu anak-anak kita. Sebab masa tu saya buat dia kecil-kecil lagi. Rupa-rupanya ni yang dah nak kahwin, yang dah single tapi not available, dia bercakap dalam dua masa keadaan yang berbeza. Kakak dia cakap waktu lain, adik dia cakap waktu lain. Dia kata, Umi, saya nak cakap terima kasih sangat. Timeline itu sangat membantu saya. Saya fikir, timeline? Aku pun terlupa timeline aku. Tapi rupa-rupanya dia pegang, perempuan. Timeline dia tu dia pegang. Memang betul, masa dia belajar, ada orang minat dekat dia. Dan minat dekat dia, jadi saya pun call dia. Waktu tu dia berada di Turki. Saya pun kata, ni ada orang tanya dekat awak ni. Lepas tu dia jawab macam mana? Umi, can you please check my timeline? It is not the time yet. Okay. So lepas tu saya kata, takkan awak tak nak kenal-kenal lagi? Timeline awak nak kahwin 3 tahun lagi, saya kata. Kenal lah dulu, tengoklah dulu. Dia kata, tak apa Umi, serahkan dia pada orang lain. Serahkan dia pada orang lain. Saya nak fokus pada dia, saya punya study dulu. Saya tawakal pada Allah Umi. InsyaAllah kalau memang betul dia jodoh saya, dia akan datang juga. Dia yang lebih tegas daripada mak dia. Mak dia pun fikir juga, kau ni kalau sombong sangat nanti tak laku macam mana, fikir gitu. Tapi tidak tuan-tuan perempuan, rupanya timeline. Dan alhamdulillah nak kahwin dah. Yang seorang lagi, dia pun kata begitu, Umi, terima kasih banyak-banyak. Sebab saya ada timeline. So timeline, okay, saya kata apa dia punya implikasi timeline tu you? Kita pun nak tahulah juga sebab kita muda-muda dulu tak ada timeline perempuan. Dah tua macam ni baru cari timeline. Lepas tu dia kata, timeline ini membuatkan saya fokus. Jadi saya tahu bila saya nak belajar, bila saya nak tunaikan haji, bila saya nak bekerja, bila saya nak memberi khidmat kepada ibu dan ayah, bila saya nak berkahwin. So pada waktu-waktu tu kalau ada distraction, dia tahu, okey, dia kena sudahkan yang ni dulu. Mana keutamaan, mana prioriti. So anak-anak muda kita, dia memang sangat-sangat perlukan timeline. In other words, untuk membantu anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya perempuan, dia kena plan dia punya kehidupan. Dan dia perlukan bantuan. Sebab yang depan tu dia tak sampai lagi. Yang masa depan itu kita yang dah sampai. Tapi masa depan kita lah. Berbekalkan pengalaman yang ada pada kita inilah, kita bantu anak-anak kita untuk membentuk masa depan mereka. Supaya tidak menjadi zurriyatan di'afa tadi. Zuriat keturunan yang lemah. Timeline ini yang akan membantu. Saya sangat tersentuh bila sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid ibnu Sabit, tuan-puan. Dia ni kan daripada kalangan Ansar. Ansar Khazraj, dia pada golongan Aus dan juga Khazraj, dia kalangan Khazraj. Dia punya sayang dengan Nabi Muhammad SAW ni. Dia nak ikut apa yang Nabi lakukan sehingga sampai satu peperangan Perang Badar. Dia volunteer diri dia untuk masuk menjadi tentera sekali. Nabi kata balik. Umur tak cukup. Sebab budak-budak lagi. Umur 11 tahun, 12 tahun gitu. Dia nak buktikan pada Nabi, dia bawa senjata, pedang ayahnya. Dia tunjuk, dia kuat. Dia nak Nabi pilih dia juga. Kemudian Nabi hantar dia balik. Nabi kata tak cukup umur. Dan untuk convincekan Nabi lagi, dia bawa keluarga dia. Untuk pujuk Nabi supaya terima dia menjadi tentera. Dan waktu itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan keluarganya. Apa Nabi kata? Aku melihat ada kebijaksanaan pada anakmu yang bukan letaknya di medan perang, tetapi pada pembinaan bahasa dan juga pemahaman yang tinggi. Ajarlah anakmu bahasa-bahasa luar. Maka Zaid ibn Sabit ini,
bila diarahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk belajar bahasa Hebrew. Kan dekat Madinah kan diorang kena berjiran dengan orang-orang Yahudi, non-Muslim. Jadi Nabi suruh belajar bahasa Hebrew ni. Sebab orang-orang Yahudi dengan dia, ingat dia cakap bahasa Arab ke? Dia cakap bahasa dia. Nabi tak tahu. Para sahabat tak tahu. Maka Nabi arahkan Zaid ibn Sabit untuk belajar bahasa Hebrew. Dalam tempoh 15 hari, Zaid ibn Sabit telah menguasai bahasa Hebrew. Dan dia merupakan one of the scribe of Prophet sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu. Selain daripada Saidina Ali, Zaid ibn Sabit inilah dengan tangannya, dengan gigihnya dia yang menghimpunkan Al-Quran. Sehingga kalau dikaitkan, kalau disuruh pindahkan bukit, dia sanggup lagi pindahkan bukit berbanding dengan untuk compile Al-Quran. Puan-puan yang dikasihi, kita perlu terlibat dalam membentuk masa depan anak-anak supaya segala distraction yang ada pada hari ini, itu belum ketum, belum gam, belum game, dengan game lagi kan, perlu ada puan-puan. So kalau dia nampak ke mana dia nak pergi, mudah-mudahan dia boleh membantu. Yang ini yang dikaitkan dengan matlamat dan juga niat. Kan setiap amalan itu dia berpandukan dengan niat. Panduan anak-anak kita adalah apa yang dia nak jadi dalam hidup dia ni. Anak saya tak cakap jauh-jauh. Anak saya yang nombor 6 tu kecil, Muhammad Atuf nama dia. Atuf nak jadi apa? Dengan confident dia cakap, YouTuber. Nak putus jantung saya, puan-puan. Tapi cover. Oh, YouTuber, dahsyat tu. Itu zaman sekarang ini memang ramai YouTuber. Tapi dalam banyak-banyak YouTuber ni, yang paling penting nak jadi YouTuber apa? Terkebil. Dia pun tak tahu umur dia masa tu dalam 11 tahun. 11-10 tahun. Nak jadi YouTuber kan? Jadi lepas tu saya tunjuk, okey, mana YouTuber yang awak suka? Oh, yang ini dia kata. Rupanya yang jenis macam mendirikan itulah macam engineering punya lah begitu kan. Okey, mana YouTuber yang awak tak suka? Tak tahu dia kata. Saya tunjuklah YouTuber yang saya tak suka. Okey, so yang ini awak suka, yang ini Umi tak suka. So agak-agaknya apa beza antara dua tu? Bincang perempuan. Dia kata, konten. Saya tak cakap, saya nak dia yang cakap. Jadi kita kepung, lalu dia cakap, konten. Betul, dia kata. Itu yang Umi nak cakap tu. Padahal dah lama nak cakap tu kan. Itu yang Umi nak cakap tu. Konten. Kalau you tak ada konten, macam mana nak jadi YouTuber? Tapi kalau you ada konten, you boleh jadi lebih baik daripada YouTuber. So do you know what is the meaning of content? Tak tahu. Content is knowledge. Barulah terangguk-angguk perempuan. So bila dapat yang tu, alhamdulillah boleh pujuk dia pula pergi ke sekolah. Untuk sekolah yang membincangkan pasal agama. Satu sekolah ni di Port Dickson, perempuan kalau nak melabur ke dan sebagainya kan, untuk melahirkan para ulama, laburlah di sekolah ini. Sekolah Islam Nur Al-Azhar. Boleh pergi ziarah dekat Port Dickson, Kampung Sirusa. Sekolah ini bila saya datang, saya jumpa dengan mudir dia berusaha keras untuk dia macam seolah-olah pusat persediaan pelajar ke Al-Azhar University. Umur anak-anak kita 11 tahun, 13 tahun, dia dah belajar fiqh manhaji. Kita fiqh manhaji itu pun tak habis kat cik, kat universiti baru belajar. Bukan umur 11 tahun, 13 tahun. Dengan nahwu sarafnya. Ya Allah, saya kata ini Umi tengok Umi belajar 3 tahun 4. Dia dah belajar dah. Dan dia belajar dengan kitab tulisan yang botak-botak tu. Kak Cik boleh baca, saya tak pandai baca Kak Cik. Tulisan botak-botak tu. Perempuan bila jumpa dengan dia, yang dia cerita adalah pasal knowledge. Umi, dia kata hari ni dia bawa buku kan. Umi, dia kata. Ujung minggu kalau ziarah dia. Umi, cuba tengok buku ni. Saya tengok buku, Masya Allah, buku ni apalah nak baca ni kan. Dia kata, cuba Umi baca.
Saya kata, "Oh lah, yang ini yang umi tak pandai ni." Dia kata, "Alhamdulillah, Atuf dah boleh baca satu muka surat ni." Dah boleh baca? Basic Arab tak ada perempuan. Saya kata, dah boleh baca. Saya kata, "Macam mana awak boleh baca?" "Hentam saja." Hentam saja. Nanti ustaz akan betulkan. Jadi sikit-sikit lah. Dan lepas tu dia pun bagi tahu, "Umi, Atuf dapat markah tinggi." Markah tinggi apa? Markah tinggi bahasa Arab, terjemah perkata. Kita kan ada Al-Quran perkata, tapi ini dia bahasa Arab ni dia akan terjemah perkata. Ada karangan lah, insya ke apa ke kan. Kemudian kalau dia baca karangan tu semua, lepas tu dia kena terjemahkan balik. Dia boleh terjemahkan perkata, dia dapat markah paling tinggi. Allahu Akbar. Tapi sekolah ni jangan bercinta. Bercinta, buang. Dapat surat cinta, buang. Bawa handphone tanpa izin, buang. Merokok, buang. Macam tu je dia. Jadi Masya Allah, sebab dia tak larat nak jaga akhlak dulu. Sebab kita perjalanan journey kita untuk knowledge ni nak melahirkan ulama perempuan, ya Allah, itu sangat-sangat mencabar. Jadi kalau saya himpunkan actually cerita pasal gadget dan sebagainya, nombor satu, kita fokus balik pada ayat tadi. Dengan distraction what not, jaga dua benda ini perempuan, insya-Allah anak kita akan mendengar kata kita. Kita jadi insan yang lebih takwanya. Solat sebelum ni tak berjemaah, buat berjemaah di rumah. Sebelum ni mungkin tak ada tazkirah, buatlah tazkirahnya. Sebelum ni tak baca Al-Quran bersama, buatlah tadarus bersama ahli keluarga. Kalau tak baca maksurat, bacalah maksurat perempuan. Tak kisahlah yang sugra ke ataupun yang kubra. Tapi kita ada momen untuk kita bersama. Takwanya itu tambah. Mula-mula kita seorang, kemudian sama-sama anak-anak lagi bagus. Jadi kita nak baik, anak-anak kita pun nak baik. Yang kedua, kaulan sadida. So nombor satu, pilih perkataan. Yang kedua, konteks. Apa sebenarnya yang aku nak cakap ni dengan anak aku? Matlamat dia apa? So make sure matlamat yang kita nak sampaikan itu selari dengan apa yang Allah suka. Jadi perempuan, tuan-tuan, mudah-mudahan dia boleh membantu kembali pada pengerusi kita.